Oke, hai, selamat datang ke Tips Tiff, video pendek yang Tiff hasilkan khas untuk kamu orang tentang isu-isu semasa tentang otomotif sekarang. Jadi, tajuk pada video kali ini adalah Tiff persembahkan, iaitu tentang interest rate yang ditawarkan oleh pihak bank. Tiff bukan bercerita tentang interest rate sebenarnya. Tiff bercerita tentang interest pinjaman kereta. Interest ni terbahagi kepada dua. Satu adalah pinjaman kereta konvensional, yang kedua adalah pinjaman kereta berubah-ubah ataupun boleh ubah. Nah, dalam bahasa Melayu dia lah fix dan BLR. Itu yang pihak bank selalu gunakan. Jadi persoalannya dekat sini, guys. Pernahkah kamu orang tanya sama ada kamu orang punya pinjaman tu adalah pinjaman kereta kamu orang tu adalah fix ataupun boleh ubah? Nah, itu persoalannya. Cuba tanya dulu dengan sales advisor masing-masing, ataupun anda sendiri yang menentukan sama ada anda mau yang berubah ataupun fix. Kali ini, Tiff akan menerangkan perbezaan di antara pinjaman kereta konvensional ataupun fix dan pinjaman kereta boleh ubah, dan apa kesannya pada poket anda dalam jangka masa yang panjang. Pinjaman kereta konvensional, guys, ataupun lebih dikenali sebagai fixed rate, adalah pinjaman yang kadar faedahnya dikira berdasarkan jumlah pokok yang anda pinjam dan tempoh pinjaman. Nah, dia macam fix lah. Maksudnya setiap bulan kamu orang akan bayar dalam kadar yang tetap kepada bank. Contoh, kalau bayaran pada tahun ini, pada bulan ini adalah 1,500, jadi bulan depan pun 1,500 dan dia tidak akan bertukar-tukar. Nah, jadi kalau kamu orang bayar lebih pun untuk setiap bulan, ia lebih dikira sebagai bayaran untuk bulan depan lah. Tapi dia tidak akan mengurangkan bayaran faedah ataupun bayaran interest yang kamu orang kena bayar. Jadi itu adalah maksudnya fixed rate. Nah, Tiff juga akan berkongsi dengan kamu orang macam mana ataupun bagaimana pinjaman kereta konvensional ataupun fixed rate ni berfungsi. First adalah kamu bayangkan, Tiff akan tulis dekat sini, jumlah loan kamu orang tu tadi adalah 100k yang kamu orang pinjam. Contoh, kamu ambil Isuzu D-Max lah, dan dia punya interest rate adalah 2.32% dan tempoh pinjaman yang kamu orang ambil adalah 9 tahun. Nah, jadi macam mana kita mau mengira faedahnya? First, 2.32% tu darab dengan 100k darab dengan 9 tahun, maksudnya faedah daripada 100k kamu orang ni tadi adalah 20,800. Nah, bayangkan kalau bayaran bulanan kamu orang tu adalah 1,119 ringgit.25 sen. Ini adalah bayaran Isuzu D-Max kamu orang yang dengan loan 100k tu tadi. Tapi kalaulah masa tu kamu orang dapat berkat yang lebih, ataupun gaji lebih, ataupun OT lebih, ataupun bonus lebih, kamu orang ingin membayar RM2,000. Nah, pada bulan tersebut, dan bukannya 1,119 ringgit.25 sen. Jadi kamu orang akan fikir dia boleh mengurangkan faedah. Sebenarnya tidak. Dia tidak akan mengurangkan faedah. Malah dia tidak akan mengurangkan faedah, dan dia akan dibawa ke bulan yang seterusnya. Jadi dia tidak mengurangkan faedah kamu orang lah. Dia akan keep on going for seterusnya. Dia akan carry forward lah. Jadi itu adalah pinjaman kereta untuk fixed rate, guys. Pinjaman kereta boleh ubah ni pula, dia lebih fleksibel kerana dia menawarkan peluang untuk mengurangkan bayaran faedah dengan kamu orang boleh memasukkan wang lebih ke dalam akaun kamu orang kalau kamu orang ada duit lebih lah masa tu. Dan dia macam loan rumah jugalah yang boleh pinjaman kereta boleh ubah ni. Dia macam loan rumah, dan
bagi TIF kan, sebab saya kan bekerja mengikut, bukan ada basic salary, kami kan berdasarkan commission. Jadi saya sangat suka bahagian yang pinjaman kereta boleh ubah ni. Sebagai contoh, saya boleh memberi contoh kepada kamu orang. Macam sekarang TIF ada buat satu loan rumah, dan dulu saya rasa 3 tahun yang lepas ataupun saya rasa 3 tahun yang lepas lah, masa TIF mula-mula bayar rumah tersebut, TIF bayar sekitar 2,000. Tetapi sekarang seperti yang anda maklum, ekonomi sudah down, TIF hanya bayar dalam 1,800. Nah, dari situ kita boleh tengok dia punya interest rate tu betul-betul turun daripada sebelum tahun kita yang kena COVID ni. Tapi kalau kamu orang ada duit lebih, kamu orang boleh buat juga, masukkan 2,000 ringgit lah, instead of kamu orang masukkan 1,800, kerana kamu orang boleh mengurangkan faedah tu tadi ataupun interest tu tadi, yang kan kita ada bayar bunga, jadi dia boleh mengurangkan bunga pinjaman kita tu tadi. Nah, jadi macam manakah pinjaman kereta boleh ubah ni berfungsi di video yang seterusnya. Okey, contoh kan kamu orang punya loan tu tadi sama macam tadi, Isuzu D-Max kamu orang tu, kamu loan 100k. Dan contohlah pada bulan ni, kamu orang banyak berkat, ataupun gaji lebih, OT lebih, bonus lebih, jadi kamu masukkan 10k ke dalam akaun kereta kamu tu. Jadi jumlah baru yang dikenakan interest bank adalah 100k tolak dengan 10k duit kamu tu tadi. Jadi loan yang kamu orang pinjam hanyalah 90k sahaja. Nah, bayangkan dari 100k, kalau kamu orang darab dengan 2.32% tadi, kan dia lebih besar jumlah dia berbanding dengan 90k, sebab kamu sudah ada duit lebih, kamu letakkan 10k ke dalam tu. Jadi dia punya faedah yang kamu orang bayar tu lebih rendah. Nah, jadi kalau kan sekarang ni tinggal 10k, jangan risau, TIF memang tulis dekat tepi ni macam mana dia punya pembayaran tu. Mungkin pening-pening sikit lah kamu orang kalau pasal maths ni kan. Jadi 2.32% darab dengan 90k darab dengan 9 tahun, jadi faedah yang kamu orang kena bayar adalah 18,792 ringgit. Nah, banding dengan yang fixed rate tadi, yang boleh ubah ni tadi, rate yang boleh ubah ni tadi, dia lebih rendah lagi faedahnya, sebab kamu orang sudah letakkan sejumlah duit yang banyak untuk kurangkan faedah dia tu. Jadi bayaran bulanan dia cumalah 1007.33 sen. Untuk pinjaman yang fixed rate ni tadi, dia tidak dipengaruhi oleh ekonomi semasa. Nah, jadi kalau kamu orang mengalami ekonomi krisis masa tu, bukan anda lah, maksud saya Malaysia tengah mengalami ekonomi krisis masa tu, pinjaman kamu orang punya rate ni tetap sama, dia tidak akan berubah, dia tidak akan naik, dia tidak akan turun. Itu kebaikan. Nah, jadi kamu orang tu ada peace of mind lah, kamu orang tahu bayaran bulanan dia memang begitu saja, dia tidak ada turun naiknya. Tetapi banding dengan pinjaman yang boleh berubah-ubah ni tadi, pinjaman kereta yang boleh berubah-ubah, dia adalah mengikut ekonomi semasa, guys. Nah, kalau ekonomi tu tidak berapa bagus, dia akan turun rate. Dan kalau dia okey, di tahap yang okey, interest rate tu akan naik. Jadi mesti menakutkan kan bila orang cakap interest rate boleh turun dan naik. Nah, untuk pengetahuan kamu orang, tidaklah teruk sangat dia naik. Mungkin dia naik dalam sekitar 20 hingga 30 hingga 50 ringgit kenaikannya. Tapi kalau dia sudah turun, dia sangat-sangat turun. Ini sama dengan pinjaman rumah lah, guys. Sebagai kesimpulan daripada video TIF ni, kamu orang pun terus bingung, mana satu yang saya patut pilih? Saya patut pilih yang fixed rate ataupun saya patut pilih yang boleh ubah ni tadi. Nah, bagi TIF, dia itu adalah keputusannya subjektif, bergantung dengan cara kamu orang punya income. Kalau aliran tunai kamu orang tu adalah fix, maksudnya kamu orang seorang government servant ataupun kamu orang seorang yang memang makan gaji tetap lah, memang setiap bulan pun memang itu je gaji, 3,000, 4,000 itu je, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, maka saya menyarankan kamu orang
ambil je lah yang fixed rate tu tadi. Tetapi bagi yang bagi yang ada gaji macam TIF, gaji yang tidak tetap berdasarkan komisen, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, lebih bagus ambil yang boleh ubah. Kerana bila saya ada banyak berkat pada masa tu, saya akan letakkan ke dalam bank lebih banyak lagi supaya interest saya tu boleh bayaran bulanan saya tu boleh bunga yang saya sepatutnya bayar banyak, dia boleh dikurangkan kerana saya menggunakan interest yang boleh ubah-ubah. Nah, jadi ini bergantung kepada masing-masing. Yang penting objektif utama kita di sini adalah untuk melangsaikan pinjaman kita dengan lebih cepat. Dan kamu orang juga boleh berbincang dengan pihak bank masing-masing ataupun sales advisor masing-masing macam mana mau menentukan sama ada kamu orang lebih layak yang boleh ubah ataupun pinjaman yang fix. Okey, sekian tu saja Relative. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share dan like. Bye.